Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin fa idza imra'atun من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang amat terkenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, pada satu hari dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekumpulan tawanan perang. Satu hari orang bawa satu kumpulan tawanan perang pergi ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza imra'atun min as-sabi tas'a. Dalam ramai-ramai kumpulan yang menjadi tawanan perang tu ada satu orang perempuan. Dia juga tawanan perang. Dan dia kelihatan berjalan-jalan di celah-celah tawanan-tawanan perang hak lain. Ada satu kumpulan tawanan perang dibawa ke depan Nabi. Dalam ramai-ramai itu ada satu perempuan. Dia ni nampak dia berjalan macam duk cari satu benda di celah-celah tawanan perang hak ramai-ramai itu. Idh wajadat sabiyan fi sabi. Dalam dia duk pusing-pusing cari, dia jumpa satu budak kecil. Sabi maksudnya budak kecil. Akhazathu fa'alzaqathu bi batniha fa'arda'athu. Bila jumpa budak kecil ni, dia pun ambil budak ni, dukung bagi minum susu badan dia. Macam tu. Jadi orang pun tak tahu dia siapa, orang pun tak tahu budak kecil tu anak dia ke anak siapa pun tak tahu apa. Cuma keadaan dia macam tu. Satu hari, sewaktu dibawa tawanan perang ramai-ramai mai ke depan Nabi SAW, dalam ramai-ramai itu ada satu orang perempuan. Dia ni bangkit duk berjalan di celah-celah tawanan yang lain ni, berjalan. Dia jumpa satu budak kecil. Dia ambil budak kecil ni, ambil dukung, dia bagi minum susu badan dia. Ini yang berlaku seperti mana yang diceritakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW yang melihat benda ni, Nabi tu tengok benda ni, faqala Rasulullah SAW, Nabi kata,
Nabi kata, atarawna hadhihi al-mar'ah tarihatan waladaha fil nar. Nabi kata, apa pendapat kamu? Kalaulah perempuan ni ada anak seorang, agak-agak hampa dia gamak dah ambil anak dia hak kecil tu lempak masuk dalam api. Nabi tanya macam tu. Hampa nampak perempuan ni tadi, dia berjalan macam duk cari satu benda, dalam duk cari jumpa satu budak kecil, dia ambil budak ni, dia dukung dengan penuh kasih sayang, dia bagi budak kecil ni minum susu badan dia. Perbuatan dia ni Nabi tengok, sahabat-sahabat lain pun tengok. Tiba-tiba Nabi tanya sahabat lain. Nabi kata, apa pendapat hampa semua? Kalau perempuan hak jenis macam ni, hak jenis mempunyai sifat umumah, sifat keibuan, sifat sayang pada budak-budak kecil, dia jumpa budak kecil yang bukan anak dia, dia sanggup ambil budak tu, dia bagi minum susu badan dia, agak-agak hampa mak ataupun perempuan hak jenis macam ni, dia sanggup dah ambil anak dia lempak dalam hati. Nabi tanya macam tu. Qulna, jawab para sahabat, la wallahi. Dia kata dah, demi Allah dah, kalau perempuan hak jenis penyayang macam ni, kalau perempuan hak jenis sayang ke budak-budak macam ni, kalau satu orang ibu yang begitu kasih kepada anak dia macam ni, nama kata nak ambil anak dia lempak dalam api, dak sekali-kali, tak mungkin dia buat benda tu. Sahabat kata begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Nabi kata, aku nak abang ke hampa satu. Kalau manusia pun sayang ke manusia macam tu, kalau manusia sayang ke budak, sayang ke anak macam tu, Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang kepada hamba dia, lebih daripada mak sayang ke anak. Nabi SAW jawab macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa kita manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan keampunan yang luas pada kita semua. Kalau manusia reti sayang dekat anak dia, Tuhan jauh lebih sayang kepada hamba-hamba dia. Tidak ada hamba dalam dunia ni, tidak ada hamba Allah, tidak ada hamba Tuhan dalam dunia ni yang buat salah Tuhan tidak boleh ampun kesalahan dia. Tidak ada. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la atituka biqurabiha maghfirah. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Allah berfirman dalam satu hadis Qudsi, Tuhan kata, wahai manusia, sekian lama kamu minta dan kamu harap sesuatu daripada aku. Tuhan kata macam tu. Tuhan kata, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya dah sekian lama dah kamu ni duk minta, duk harap sesuatu pada aku. Ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Tuhan kata, aku ampunkan kamu walau apa pun yang dah kamu buat kepada aku tak peduli. Tuhan kata, wahai manusia, nama kata manusia ni dosa banyak tuan-tuan. Kita ni nampak orang punya dosa,
kita tak nampak kita punya dosa. Kita boleh karang dosa orang satu buku, tapi kita tak nampak dosa kita satu rumah. Ini manusia. Kita boleh kecam orang, tapi kita tak mengecam diri kita. Orang yang mengecam orang tidak sedar di rumah dia ada 3 anak yang sudah duduk sekolah menengah tak reti baca Quran. Tentang meneliti yang benar ni. Ini yang dikatakan manusia. Dia boleh habis masa dengan memburukkan orang lain. Dalam masa yang sama di rumah dia ada 3 orang anak tak reti Quran. Ini yang dikatakan manusia. Maka manusia ada salah. Al-insan la yakhlu min al-khata' wal nisyan. Manusia tak boleh lepas, tak boleh sunyi, tak boleh bebas daripada silap dengan lupa. Maka manusia yang baik ialah manusia yang menjadikan cermin itu sebagai cermin hidup dia. Itu manusia baik. Dia menjadikan cermin muka tu sebagai cermin hidup dia. Dia ambil cermin letak depan dia, dia tengok muka dia sendiri. Dia tengok di mana cacat celah yang ada pada dia, dia perbaik. Ini manusia baik. Kerana dia jaga diri dia dulu. Selaras dengan firman Tuhan, dia kata, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dulu. Kemudian jaga keluarga kamu daripada api neraka. Manusia yang baik ialah manusia yang ikut ayat Quran, ikut hadis Nabi SAW. Maka kita sedang diri kita manusia, kita sedang kita banyak silap, maka kita perbaik kesilapan kita. Itu yang paling baik. Allah Subhanahu wa ta'ala selaras dengan sifat pengampun yang ada pada dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam hadis qudsi ini, Allah kata, wahai manusia, aku tahu sekian lama kamu mengharapkan sesuatu daripada aku. Ghafartu lak. Maka hari ini aku nak bagi tahu, aku ampunkan kamu. Walau banyak mana kesalahan kamu, wala ubali. Aku tidak kisah. Ya bani Adam, wahai manusia, law balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu lak. Tuhan kata, wahai manusia, kalau sekiranya dosa kamu mencicah langit, kalau kamu satu orang manusia yang banyak buat dosa, banyak buat salah, dan dosa kamu mencicah langit, kalau susun daripada perut bumi ni, susun dosa kita tepuh langit. Banyak sungguh dosa kita ni. Kemudiannya kamu minta ampun kepada aku. Tuhan kata, ghafartu lak, aku ampun kamu. Dosa kamu kalau sampai cecah langit pun, tapi kamu mau minta ampun dekat aku ampun kamu. Tuhan kata macam tu. Ya bani Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalaulah sekiranya kamu mati dan kamu menghadap aku dalam keadaan kamu bawa dosa sepenuh bumi. Dosa kalau susun sampai cicah langit, kalau sekiranya kamu tabur bagi rata penuh perut bumi ini dengan dosa kamu. Summa laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian kamu mati, kamu jumpa aku dalam keadaan kamu tidak syirik Allah dengan satu benda pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku pasti wa'mai kepada kamu keampunan sepenuh bumi. Kalau dosa hampa penuh perut bumi, aku buat mai dekat hampa keampunan sepenuh perut bumi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Kita ambil pengajaran. Tuan-tuan, seperti yang selalu kita sebut, kita orang Islam merujukkan kita Quran dan hadis Nabi. Selagi mana kita buat, tidak lari daripada yang Quran suruh, yang Nabi suruh, kita tidak salah. Walaupun 1000 manusia, 1 juta manusia kata kita salah. Kerana yang menilai kita ialah Allah. Kerana yang menentukan betul tak betul kita ialah Allah. Manusia dia hanya suka luaran kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia mengetahui hakikat yang ada di dalam batin kita. Dan kita meletak kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang bersedia menerima segala taubat yang dibuat oleh hamba-hamba dia.
Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. Kita masuk satu tajuk baru pada jilid yang baru. Kita bersetuju untuk menggunakan jilid 16, iaitu Abwabur Ru'yah, cerita tentang mimpi-mimpi. Kita buka jilid 16 muka surat 2. Seperti biasa, Bahrul Mazi dia akan mulakan perbahasan tajuk baru dia dengan sepotong hadis. Nabi SAW bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Maksud dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan menceriakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi seri kepada muka mana-mana manusia sami'a maqalati, yang mereka dengar kata-kata aku. Mana-mana manusia yang suka dengar hadis Nabi, Allah janji Allah akan bagi muka dia bersih, muka dia jernih, muka dia berseri-seri, muka dia terhindar daripada muka dosa. Nabi kata fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Kemudian dia menghafal dan dia mengamalkan dan dia menunaikan hadis yang dia dengar. Dia suka dengar hadis Nabi, kemudian dia cuba sedaya upaya hafal hadis Nabi, kemudian dia cuba sedaya upaya yang ada kat dia nak beramal dengan hadis Nabi yang dia dengar ni. Fa'addaha, kemudian dia menunaikannya kama sami'aha, seperti mana dia dengar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi bagi tahu, dijanjikan kepada orang-orang yang macam ni mendapat wajah yang bersih dan berseri-seri. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim, Abwabur Ru'yah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab yang membicarakan mimpi, maka inilah tempatnya. Semuanya itu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita kena ingat, apa juga benda yang ada dalam dunia ni orang boleh tafsir ikut suka. Ada orang dia mentafsirkan apa juga benda bersandar kepada Quran dan hadis. Ada orang dia tafsir apa juga benda bersandar akal. Ada orang dia tafsir apa juga benda yang ada depan dia bersandarkan maklumat-maklumat yang main kat dia. Maka kita nak bagi tahu, tafsiran yang tepat ialah tafsiran yang bersandar kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan bab mimpi. Mimpi hari-hari orang mimpi. Nabi pun mimpi. Alim ulama pun mimpi. Kita semua pun mimpi. Orang yang tak semayang pun mimpi. Mimpi adalah satu kejadian ajaib yang Tuhan bagi jadi dekat mana-mana manusia. Cuma berbeza manusia, berbeza faham tentang mimpi. Ada manusia bila dia mimpi, dia merujuk kepada tafsiran agama. Ada manusia apabila dia mimpi, dia berdasarkan kepada kepercayaan tertentu yang tidak ada asasnya dalam agama. Semalam ni kita nak tengok tajuk mimpi berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah, dia kata mimpi itu apa dia? Mimpinya apa? Sesungguhnya mimpi itu satu alam yang sangat ajaib sekali. Oh, dia kata mimpi ini dia satu dunia lain, satu alam lain, dan dia dipenuhi dengan keajaiban, benda-benda pelik. Kan? Mimpi naik kuda terbang, kan? Mimpi boleh terbang dan sebagainya. Tapi dia cerita detail kat kita. Telah maklum kepada kita semua, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia di dalam tidur. Ini semua orang tahu. Mimpi biasanya main masa tidur. Ada orang tak tidur pun boleh mimpi. Ini lagi luar biasa. Enggak. Sebab mimpi ni biasanya dia nanti main masa tidur. Tapi ada juga kes-kes luar biasa. Tak tidur pun satu macam punya mimpi.
Ini lagi kawan. Dia kata apabila Tuhan kehendakkan seseorang yang tidur itu masuk dalam alam yang ajaib di dalam tidurnya, maka dengan seketika maka ia tidur. Maka melihatlah ia akan apa-apa yang belum pernah dilihat daripada segala perkara yang ajaib itu. Ya. Dia kata kalau Tuhan nak bagi dia mimpi, sat lagi dia nanti pejam mata dia nanti tidur, dan bila tidur saja sat saja mimpi nanti mati. Tak ada lama, sat saja, pejam sat saja mimpi orang. Ada orang begitu, dia kata. Seperti bermimpi dia naik ke langit dengan terbang semua dah. Kan? Mimpi boleh terbang di sana sini begitu. Ataupun mimpi naik kapal perang. Yang ni kasar ni kata. Dia kira perang aja. Kira apa pun nak perang, apa pun nak gaduh, apa pun nak bertumbuk, apa pun kira mau settle dalam masa satu malam. Dia jenis orang high voltage man. Karan kuat man. So mimpi naik kereta kebal, mimpi naik kapal perang, ada juga jenis macam ni. Dan ada yang mimpi masuk syurga. Ada juga sebahagian orang dia mimpi dia rasa macam duduk dalam satu tempat yang cukup baik, yang dia rasa mungkin itu syurga. Begitu. Ataupun mimpi masuk neraka, yang ni leceh. Ada juga peluh mojik dalam tidur tu. Mimpi nampak ulang main lagu nak patuk dia, lompat lari jatuh lubang api apakah, merangkak ni kena ketok kepala dengan besi, kena peluh mojik dan sebagainya. Ada orang mimpi macam tu. Dan ada yang mimpi melihat padang mahsyar. Dia mimpi, dia tengok lalu satu macam yang padang, tengok signboard padang serai, bukan padang mahsyar. Ada juga orang macam tu dia mimpi. Dia kata dan ada yang mimpi melihat nabi-nabi. Ada juga. Ada bermacam-macam mimpi. Macam-macam lah kalau nak cerita kan, macam-macam cerita mimpi. Maka di sini, maka tidaklah disebutkan semua mimpi manusia itu. Dia kata tak larat nak tulis lah. Kalau nak tulis contoh mimpi saja, satu kitab lain pula dia nanti tulis. Dia kata macam-macam orang, macam-macam mimpi. Bahkan disebutkan mimpi Nabi dan setengahnya daripada mimpi sahabat-sahabat dan juga takdirnya itu. Ada sebahagian pula dia mimpi sama ada mimpi jumpa Nabi ataupun dia mimpi jumpa sahabat Nabi. Dalam mimpi dia tu jumpa satu orang yang berwajah elok, rupa parah bersih, nampak berseri-seri, nampak macam satu orang yang hebat-hebat, nampak macam orang-orang alim, nampak macam orang-orang yang salihin, orang yang baik-baik dan sebagainya. Dalam mimpi tu dia diberitahu bahawa orang tu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya begitu. Ada orang mimpi macam tu. Dan ada pun mimpi kita semua. Dia kata yakni manusia, maka tiada terkiralah banyaknya dan bermacam-macamnya. Iaitu telah dikarang akan dia oleh beberapa ulama yang ditentukan oleh mereka itu dengan kitab, yakni kitab takbir mimpi. Seperti kitab yang bernama Ta'thirul Anam fi Tafsiril Ahlam. Ini cerita pasal takdir mimpi saja. Dan juga kitab Tafsirul Ahlam. Dan lainnya daripada kitab Arab yang memuaskan hati orang yang mau melihat di dalamnya akan takdir mimpi itu. Dia ada kitab tuan-tuan. Kitab ni, contoh-contohnya kitab yang ditulis itu tadi itu Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi-mimpi. Dia ada dua, orang Arab dia guna dua perkataan. Satu dia guna ru'ya. Ru'ya makna dia mimpi. Satu lagi ahlam, juga makna mimpi. Ataupun hilm, makna mimpi juga. Cuma di sisi orang Arab, bila dia guna ru'ya, maksud dia mimpi baik. Bila dia guna ahlam, maksud dia mimpi seapa baik. Begitu. Maka dia kata mimpi-mimpi mukmin yang sebenar-benar mimpi dan yang bukannya ingau-ingauan dan tiadalah boleh mempermudah-mudahkan dan bohong-bohongkan, tidak ada takbirnya. Dia kata di dalam banyak-banyak mimpi ada mimpi baik. Mimpi baik ini kadang-kadang kita tak boleh nak buat main-main. Mimpi baik sekali dia terangkan kita yang kata mimpi baik itu macam mana. Orang yang nak boleh kata mimpi baik itu pun dia ada orang-orang dia. Bukan semua orang. Dia ada orang-orang dia. Kalau orang-orang macam ni mimpi, itu dia anggap mimpi baik. Dan mimpi dia tak boleh kita buat lebih kurang. Sebaliknya, perlu kita dengar dan kita takbir dengan cara yang baik.
seperti mana mimpi Nabi, seperti mana mimpi Nabi-Nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan tidak apa-apa jua hanya dikatakan khayal. Dia kata ada pun orang-orang lain, orang-orang biasa ni yang bukan orang baik-baik, kadang-kadang mimpi itu lebih kepada khayal semata-mata. Yakni bayang-bayangan yang tiada apa suatu padanya, dia kata. Bahkan hendaklah seseorang yang mimpi itu, bila mimpi, maulah ingat-ingat sebagaimana pesan Nabi SAW dalam kitab ini. Dia kata boleh lihat pada masalah 12 yang akan datang. Sekali kita akan jumpa dalam masalah 12 sekali lagi. Dia akan cerita kalau mimpi baik apa patut buat, kalau mimpi tak elok apa patut buat. Dia kata dia akan cerita sekali lagi. Tajuk baru. Dia kata bab anna ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Itu bab yang menyatakan bahawasanya mimpi mukmin itu satu potong daripada 6 dan 40 potong daripada keadaan jadi Nabi. Mimpi orang baik-baik ni, dia kata adalah 1/46 daripada kenabian. Lagi dia terangkan kita. Ketahuilah saudaraku, bermula makna mimpi mukmin satu potong daripada 46 potong nubuah itu boleh kita dapati dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qataraba az-zaman lam takat ru'yal mu'min takdzib. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, apabila berhampiran masa, maksudnya bila dekat nak kiamat. Apabila berhampiran masa, maksudnya bila dekat nak kiamat. Nescaya tiada hampir mimpi orang mukmin itu bohong. Yakni apabila hampir kiamat, nescaya hampir-hampirlah tiada bohong dan tiada jadi karut mimpi orang Islam yang bermimpi. Itu maksud dia. Dia kata lagi dekat kiamat, mimpi orang-orang alim, mimpi orang yang baik-baik ni, mimpi ni menjadi kenyataan. Hampir-hampir menjadi kenyataan. Kalau dia mimpi kata malapetaka nak mai, tunggu tak apa lama malapetaka mai. Begitu. Hampir-hampir kiamat, hampir-hampirlah mimpi orang baik-baik ni jadi kenyataan. Begitu. Dan boleh jadi berlaku mimpi itu sebagaimana takbirnya. Kadang-kadang dia mimpi itu memang sungguh-sungguh jadi macam yang dia mimpikan. Ini pasal apa tuan-tuan? Pasal dia menjelang kiamat makin kurang orang baik. Menjelang kiamat orang makin teruk. Sama ada teruk tu kerana dia sendiri teruk, ataupun teruk tu kerana pihak berkuasa memaksa dia jadi teruk. Tuan-tuan tengok apa jadi di Singapura lah ni. Kesianlah. Kesian. Ambil kesempatan daripada isu orang Islam ganas. Ambil kesempatan daripada situ sampai semua amalan orang Islam nak dipunggah buat jahat. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan daripada isu kata orang Islam ganas, maka orang Islam yang ada di seluruh dunia dikenakan tindakan. Ambil sempena daripada isu kata Islam ni menganjurkan keganasan, maka sebarang simbol, sebarang tanda yang menunjukkan keislaman seseorang nak dihapuskan. Benda ni adalah ulangan kepada apa yang Turki buat dulu. Turki buat lama dah. Turki dulu tak bagi pakai tudung dan sebagainya, janggut pun tak boleh simpan, lama punya cerita. Dia repeat balik. Walaupun pihak intelektual, pihak-pihak yang cerdik, bijak, pandai dah kemukakan hujah secara ilmiah, kenapa tidak patut dihalang pemakaian tudung kepada orang perempuan Islam, sama ada budak-budak ataupun orang dewasa. Bagi hujah ilmiah, buat proposal, hantar dan sebagainya, tidak dilayan. Alasan yang diberikan cukup tak diterima akal. Alasan dia kata tak mau nak bagi ada perpecahan di sekolah. Main punca kok mana pakai tudung nak jadi perpecahan. Tetapi itulah alasan yang diberikan oleh pihak berkuasa Singapura. Tuan-tuan tengok.
Hari ini yang dikatakan dunia menjelang akhir zaman. Ini fenomena dia. Ini keadaan yang berlaku dalam dunia apabila dunia menjelang akhir zaman. Kan? Kita dah dengar orang baca hadis banyak kali dah. Bada al-Islamu gharib, Islam mula dalam keadaan gharib, pelik, berlain pada orang lain. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam ni akan kembali jadi pelik macam mana dia mula dulu. Bila Nabi mai, Nabi bawa Islam. Islam yang Nabi bawa tu pelik lah. Pasal masyarakat Arab jahiliah tidak buat macam tu. Tiba-tiba Nabi ajak buat macam tu. Nabi dan orang-orang yang ikut Nabi berlain daripada majoriti masyarakat yang ada. Maka Islam yang dibawa oleh Nabi dilihat pelik pada masa tu. Dia nak pusing balik. Mai akhir zaman ni dia nak jadi macam tu balik. Bila orang nak beramal macam mana ajaran yang Nabi bawa, dia jadi pelik balik lah. Orang pakat duk tengok, dia ni nampak ekstrim, dia ni nampak jadi macam tu. Maka akhirnya dikuat-kuasakan peraturan melarang orang buat perbuatan yang disuruh buat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan yang berlaku yang sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila menjelang akhir zaman, ini keadaan yang berlaku. Dia kata orang-orang baik dah makin kurang. Yang ada orang baik ni sikit aja. Maka orang-orang baik yang tinggal sikit ni, kalau dia mimpi dia hampir menjadi kenyataan. Begitu. Baik, dia kata yakni apabila hampir kiamat, saya hampir-hampirlah tidak bohong dan tidak jadi karut mimpi orang Islam yang bermimpi. Dan boleh jadi berlaku mimpi itu sebagaimana takbirnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Dan bermula yang terlebih benar daripada orang-orang mimpi pada mimpinya itu ialah yang terlebih benar dan lebih betul pada cakapnya. Tu dia Nabi habaq begitu. Nabi kata siapa dia yang kata dekat nak akhir zaman kalau dia mimpi dia betul. Siapa dia orang yang bila dia mimpi dia betul ni? Nabi kata orang yang apabila dia mimpi dia betul adalah orang yang cakap dia betul. Masyarakat semua kenal bila sebut kata dia ni Haji Ismail ni. Haji Ismail satu kampung tahu dia tak pernah cakap bohong. Sampai ma'ruf, sampai diketahui oleh orang macam tu sekali. Haji Ismail mana? Haji Ismail kita. Oh, orang tahu dah. Sebut kata Haji Ismail, ni orang baik. Orang baik. Tak pernah siapa pun dengar kata dia bercakap bohong. Tak pernah siapa pun kena bohong dengan dia. Melainkan dia ni satu orang yang benar kalau bercakap. Kalau dia ni sampai begitu sekali orang kenal dia benar bercakap, menjelang akhir zaman kalau dia mimpi dia benar. Nabi kata begitu. Masalah mimpi yang lebih betul dan yang lebih benar. Sesungguhnya dengan sepotong hadis Nabi yang dalam masalah itu tadi, dapat kita tahu akan mimpi yang lebih benar dan betul dapat takbirnya, iaitu mimpi orang yang benar cakapnya. Oh, ni hal kita kata dah. Senang tak tuan-tuan nak cakap benar? Jangan bercakap. Senang dah nak bercakap benar. Sekali boleh, sejam boleh, satu hari boleh cakap benar. Satu hari cakap benar ni. Tak bohong siapa. Satu hari tak bohong siapa. Kawan kita tak bohong, isteri kita tak bohong, siapa pun kita tak bohong. Kita bercakap tidak ada benda yang tak betul, melainkan semua betul. Kalau boleh, kita orang baik sungguh. Memang baik sungguh. Ada orang boleh baik. Begitu. Dia kata maka dengan kerana tidak dia pernah berbuat bohong pada cakapnya, baik pun dengan bergurau ataupun tidak bergurau, melawak pun cakap betul. Ada orang dia melawak bohong kan. Orang kata malam ni kuliah Ustaz Samsuri ada kat masjid ni. Kita tak ada apa nak pergi dengar dah dia ni. Melawak kena ke dia kan. Tak ada orang dia kata tak ada siapa nak pergi dengar ni. Ada dua soh yang tinggal lah ni. Ya, cerita. Ya. Ikut sedap nak bercakap lah. Wahai dia bercakap tu bohong. Bergurau. Sebagainya. Bohong macam tu pun agama kata tak mah.
Walaupun dia bukan niat bohong dengan tujuan tak bagi orang pi ke apa, tak ada niat tak elok, cuma saja melawak. Melawak bohong tu pun agama kata tak mau macam ni. Maka orang yang dekat nak akhir zaman esok, kalau dia mimpi dia benar, adalah orang yang benar. Melawak pun dia melawak benar, dia tak melawak bohong. Begitu. Baik pun dengan taulan ataupun bukan taulan, dia kata tak kira dengan siapa lah, dia kira dia bercakap benar, semua cakapnya tidak bohong. Maka apabila mimpi ia dapat takbirnya dengan betul menurut sebagaimana benar cakapnya itu. Kalau orang jenis benar macam ni, kalau dekat nak kiamat esok, Tuhan bagi dia mimpi dia mimpi benar. Begitu sabda Nabi SAW tadi, wa ru'yal muslim juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Dan bermula mimpi orang Islam itu satu juzuk daripada 46 juzuk daripada nubuwah. Masalah, mimpi orang Islam itu satu juzuk daripada 46 juzuk daripada nubuwah, itu apa maksud dia? Kata setengah ulama, makna satu juzuk daripada 46 juzuk daripada nubuwah itu, yakni mimpi mukmin itu satu juzuk daripada mimpi Nabi. Yang tu yang dia nak abangnya. Orang-orang yang baik-baik dekat nak kiamat esok, kalau dia mimpi dia betul. Mimpi dia betul itu seolah-olah mimpi itu satu juzuk daripada mimpi Nabi. Itu maksud asal dia begitu. Dalam 6 bulan ia menjadi Nabi. Nabi 6 bulan sebelum dilantik jadi Nabi. Tuan-tuan, kita dah baca dalam sirah Rasulullah. Nabi dilantik jadi Nabi umur 40. Umur 40 baru turun wahyu pertama dalam Gua Hira. Nabi dilantik jadi Nabi. Sebenarnya 6 bulan sebelum dilantik menjadi Nabi, 6 bulan tu Nabi belum jadi Nabi lagi. Tapi dalam tempoh 6 bulan sebelum dilantik menjadi Nabi, Nabi duk mimpi dah. Mimpi Nabi pada masa tu mimpi benar. Itu maksud dia nak abang. Bila dah jadi Nabi itu memanglah semua mimpi Nabi benar. Bahkan sebahagian daripada mimpi Nabi merupakan wahyu. Sebelum dilantik jadi Nabi itu, 6 bulan sebelum lantik jadi Nabi itu, mimpi Nabi itu mimpi benar lah. Itu maksudnya. Dalam masa 6 bulan ia jadi Nabi. Pada awal-awal dia belum jadi pesuruh Allah tu. 6 bulan yang pertama tu dah mimpi betul lah. Kerana adalah Nabi turun wahyu dengan mimpi dalam 6 bulan. Pada mula dia belum jadi Nabi. Dan kira-kira Nabi kita telah jadi Nabi dan Rasul itu 23 tahun. Nabi jadi Nabi selama 23 tahun. Umur 40 dilantik jadi Nabi. Umur 63 Nabi wafat. 63 tolak 40 jadi 23. Maknanya Nabi menjadi Nabi selama 23 tahun. 23 tahun dia ada berapa kali 6 bulan. Dia punya calculation dia ni pening sikit, tapi dia nak abang yang tu lah. Nabi menjadi Nabi selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun Nabi jadi Nabi. Dalam tempoh 23 tahun tu dia ada berapa kali 6 bulan? 6 bulan setahun. 6 bulan setahun. Kalau 23 tahun dia ada berapa kali 6 bulan? 46 kali. Dia nak pergi situ lah. Nak kata 46 satu juzuk daripada 46 nubuwah. Dia nak habaq yang tu. Pasal apa? Pasal 6 bulan sebelum menjadi Nabi, Nabi dah mimpi benar. Dia kira 6 bulan tu. Entah boleh faham? Tak faham pun tak apa, yang kita tak apa-apa. Balik baca balik sekali lagi pelan-pelan dia nanti faham. Dia punya calculation, dia perkiraan dia macam tu. Begitu. Baik, langkah ke bawah tu sabda Nabi SAW lagi, dia kata warru'ya salat. Dan bermula mimpi itu ada 3 macam. Mimpi kita ni ada 3 macam. Dia kata mimpi itu 3 macam. Sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah itu dapat kita tahu bahawa mimpi itu ada 3 macam. Pertamanya mimpi sebenar-benar mimpi. Ini mimpi betul dia. Yang ni mimpi yang betul, bukannya ingau-ingauan. Dia kata bukan mengigau. Mimpi betul. Yang ni satu.
Dan bukannya mimpi yang disertai oleh syaitan. Ini yang kata mimpi betul, syaitan tak ada campur dia. Maka iaitu tiap-tiap mimpi yang dilihatnya di dalamnya barang yang menyukakan hatinya. Kalau dia mimpi benda baik-baik, seperti dilihatnya dirinya dalam syurga. Ini mimpi bagus. Kata ini mimpi betul. Mimpi dia masuk syurga dah. Begitu. Ataupun mimpi dia ni mimpi yang kalau ditakbirkan membawa makna baik. Maka itu mimpi yang betul. Seperti mimpi terlihat akan dirinya kena ikat dan sebagainya. Dia kata mimpi, kata dia kena ikat, ni mimpi baik. Tak lagi nanti jelas. Kemudian rupanya ada hadis Nabi SAW. Nabi kata barang siapa yang mimpi kaki dia kena ikat, maka itu adalah mimpi baik. Nabi kata bermakna kaki dia kena ikat, duk berdiri tegak tu kaki kena ikat. Itu menunjuk kata dia tetap di atas Islam. Takbir dia jadi macam tu. Kita boleh fikir tak? Mimpi kena ikat. Kita mimpi kena ikat tak bagus kan? Tak. Nabi kata dalam hadis dia, Nabi kata barang siapa yang mimpi dia duduk atas satu jalan tu nampak lurus, tapi kaki dia kena ikat. Nabi kata ketahuilah dia orang pilihan yang Allah akan pastikan dia duduk di atas jalan yang lurus. Jadi mimpi kena ikat rupanya termasuk dalam kumpulan mimpi baik. Begitu. Dan kalau kita tak mengaji tak tahu nak ni. Kalau kita tak mengaji tak tahu mimpi kena ikat, duk ronta peluh mercik kan. Jaga-jaga mimpi apa macam ni. Nak marah. Punca dia pasal kita tak mengaji. Bila kita tak mengaji kita tak tahu. Rupanya mimpi macam tu Nabi kata bagus. Begitu. Baik. Dia kata dan keduanya, mimpi jenis kedua dia kata mimpi syaitan. Saya dia nanti hurai detail lagi halus. Mimpi jenis kedua mimpi syaitan, iaitu mimpikan segala perkara yang ditakuti. Seperti mimpi kena tekan dengan hantu. Ada juga lagu ni. Ini dia kata mimpi syaitan. Kira tu kena tindih hantu. Baru gaya nak tidur, baru lagu nak pejam, kena tindih. Nak menguat tak boleh, nak menyawa tak boleh. Ya, ada 20 minit baru terlepas. Menyawa pun nak. Ini mimpi syaitan. Kan? Saya cerita banyak kali lah, cerita saya kena tindih hantu. Dia kata ataupun mimpi kena cekik. Ni kawat. Mimpi kena cekik. Duduk tangan main menyerama keliling bagai nak cekik kita. Begitu. Ataupun dia kata mimpi kena henyak. Mimpi tu kuat sangat tengok wrestling. Kan? Mimpi kawan naik atas tali tu terjun di atas perut kita. Mimpi kena henyak tu. Dia kata dan mimpi yang tiada berketentuan. Dia kata mimpi jenis tak tentu halak ni. Mimpi yang kita pun tak tahu nak cerita ke orang. Mimpi apa tu? Berasa lagu duduk naik kereta, sedang kapal terbang. Kapal terbang, berasa kapal terbang, sedang lagu duduk atas bangku di meja makan di rumah dia. Jadi tak tahuan lagu tu. Ada juga orang mimpi lagu tu, dia kata. Seperti terkadang nampak dia akan diri dia berkawan-kawan. Ini yang contoh mimpi tak ketahuan. Dalam mimpi dia tu dia nampak dia ni ada kawan ramai. Kawan dia ada belakang tu hak lama dulu, hak berkawan masa di Johor dulu pun ada dalam mimpi dia. Kawan masa sekolah rendah tu 25 tahun dulu pun ada dalam mimpi dia. Duk kawan hak kenal di Mekah apa dulu pun ada dalam mimpi dia. Dia mimpi berkawan-kawan. Kemudian sudah nampak pula beberapa kawan dia jadi budak-budak malah. Kan? Mimpi kawan-kawan pejabat dia ni. Kawan pejabat dia tu tentu berubah jadi budak-budak. Dia mimpi mabuk. Kemudian sudah pula jadi anak menatang teruk lagi. Daripada kawan jadi arnab duduk tepi dia. Dia lutung. Dia ada orang mimpi macam ni. Kemudian sudah merupa barang yang ditakuti ataupun barang yang dibenci. Dah berubah jadi arnab. Tentu bertukar pula jadi apa. Kalau aku nak gigit tengkok dia dan sebagainya. Macam-macam. Jadi macam tu. Maka semua itu mimpi yang disertai oleh syaitan. Dia kata kalau macam ni punya mimpi, tahulah itu mimpi syaitan sudah campur dalam mimpi itu. Ada kawan dia seorang, dia duk tanya dia lah.
Dia kata dengar orang ni kata nak baca tajuk mimpi apa. Dia kata di Sebang Empat dia main bulan lepas lah kot. Dia dengar kata nak baca tajuk mimpi apa di Sebang Empat. Dia kata insyaAllah lah senang ni. Tak, dia kata macam saya ni. Dia kata saya kalau nak demam, dia kata saya selalu mimpi sama. Kalau nak demam, kalau saya mimpi tu tahu dah esok mesti demam ya. Dia kata mimpi dulu lah. Dia kata mimpi tu berjalan langkah tapak pergi sampai jauh berwuduk dia kata. Jadi berwuduk dia kata. Kalau lu berwuduk esok demam. Langkah ni duk berjalan ni langkah tapak tu langkah sampai jatuh dalam kolah tu dah. Dia kata lompat dum laga siling di atas. Dia jadi derah lagu tu dia kata. Bangkit pagi esok badan panas dia demam. Daripada budak-budak dulu sampai lah umur 40 lah, saya duk mimpi lagu tu. Kalau mimpi lagu tu saya demam, mimpi lagu tu saya demam. Tolong takbir tak dia kata. Tidak, lu baru nak baca tajuk ni kata tak boleh takbir lagi. Nampak tuan-tuan, ajaibnya yang dikatakan alam mimpi yang Tuhan bagi kat manusia ni. Ajaib semua. Baik, mimpi jenis yang ketiga, dia kata mimpikan barang yang masyghul dan yang dicita-citai amat oleh hati. Masyghul ni tuan-tuan, maksud dia sibuk. Masyghul maksud dia sibuk. Dia kata mimpi barang yang masyghul, maksudnya dalam sehari dua ni apa yang duduk jadi semak dalam perut kita, yang duduk jadi sibuk kat kita apa benda? Apa benda yang duduk jadi sibuk kat kita dalam sehari dua ni? Kalau sehari dua ni sibuk dengan nak pilih kerja, kita dapat dua tawaran kerja. Satu kerja di Pulau Pinang, satu kerja di Johor. Kita ada dua tawaran kerja mai kat kita. Jadi dalam sehari 2 hari ni duk fikir nak duduk sini kan nak pergi Johor, nak duduk sini kan nak pergi Johor. Itu yang duk masyghul kat kita. Maka malam ni tidur mimpi dua tu. Kita mimpi benda yang memang duk main dalam kepala kita. Benda tu juga main dalam mimpi kita. Pun dia kata benda yang dicita-citai amat oleh hati. Mimpi apa? Mimpi nak beli helikopter misalnya. Mimpi nak beli helikopter. Memang seminggu ni memang duk fikir nak beli tak beli helikopter, nak beli tak beli. Dalam seminggu tu mimpi naik helikopter je pusing kat atas. Pasal apa? Pasal kita terlampau masyghul dengan benda tu, maka mimpi benda tu. Itu jenis yang ketiga. Mimpi tu dia main berdasarkan apa yang kita kuat ingat pada masa tu. Seperti seorang yang gila mengaji dan gila menghafal ataupun melancak pengajian, maka tiba-tiba dalam tidurnya nampak akan dia melancak ataupun nampak akan mimpinya itu payah dapat. Dua ni sibuk dengan nak pilih kerja. Kita dapat dua tawaran kerja. Satu kerja di Pulau Pinang, satu kerja di Johor. Kita ada dua tawaran kerja mai kat kita. Jadi dalam sehari 2 hari ni duk fikir nak duduk sini kan nak pergi Johor, nak duduk sini kan nak pergi Johor. Itu yang duk masyghul kat kita. Maka malam ni tidur mimpi dua tu. Kita mimpi benda yang memang duk main dalam kepala kita. Benda tu juga main dalam mimpi kita. Ataupun dia kata benda yang dicita-citai amat oleh hati. Mimpi apa? Nak beli helikopter misalnya. Mimpi nak beli helikopter. Memang seminggu ni memang duk fikir nak beli tak beli helikopter, nak beli tak beli. Dalam seminggu tu mimpi naik helikopter je pusing kat atas. Pasal apa? Pasal kita terlampau masyghul dengan benda tu, maka mimpi benda tu. Itu jenis yang ketiga. Mimpi tu dia main berdasarkan apa yang kita kuat ingat pada masa tu. Seperti seorang yang gila mengaji dan gila menghafal ataupun melancak pengajian, maka tiba-tiba dalam tidurnya nampak akan dia melancak ataupun nampak akan mimpinya itu payah dapat dan sebagainya. Dia jadi betul. Budak-budak nak periksa. Budak-budak anak kita duk mengaji di universiti apa semua main musim periksa. Jadi yang masyghul dalam diri dia apa dia? Masyghul dia ni boleh lulus ke tak lulus periksa ni, boleh lulus tak boleh lulus, boleh lulus tak boleh lulus. Jadi bila dia mimpi, dia akan mimpi salah satu daripada dua tu. Mimpi lulus periksa ataupun mimpi tak lulus periksa. Pasal benda tu ada dalam kepala dia dalam 2-3 hari. Itu satu. Dia kata contoh. Ataupun dia kata ingat dan bergantung di hati mau musafir. Ataupun jenis orang yang kedua ni, dalam hati dia dalam 2-3 hari ni duk fikir nak pergi tak pergi tahu Kuala Lumpur, nak pergi tak pergi tahu Kuala Lumpur, duk fikir lagu tu. Anak panggil pergi,
Tapi di sini dengan duk baca Yasin orang nak pergi Mekah pun banyak jadi gitu. Dia jadi raplah benda ni nak pergi. Tapi atau anak panggil tak pergi, anak kecil hati. Kalau pergi orang kampung kecil hati. Dia duk fikir nak pergi, tak pergi. Musafir ni nak pergi, tak pergi, nak pergi, tak pergi. Tiba-tiba dilihatnya dalam tidurnya akan diri dia dalam musafir. Malam tu tidur-tidur naik kereta api lah. Dan mimpi naik kereta api nak pergi Kuala Lumpur dah. Pasal apa? Pasal benda tu yang duk kacau fikiran dia sebelum dia tidur tadi. Ataupun mimpi sudah sampai ke tempat yang mau pergi. Tengok dah Kuala Lumpur dah. Cakap pelet dia dah di sana. Mimpi tu ada Kuala Lumpur dah. Ingat. Maka yang demikian itu semuanya mimpi yang tiada takbir. Dia kata kalau mimpi jenis hak ketiga ni tak usah ada takbir apalah. Itu cuma gangguan dalam tidur. Dia ganggu pasal benda tu mengganggu kita sebelum tidur lagi dah. Benda tu duk ganggu kita. Sampai tidur pun kita terbawa-bawa benda tu masuk dalam mimpi. Hak mimpi jenis ketiga ni tak payah takbir. Dia kata, tu betul. Sabda Nabi SAW, macam ni lah, macam orang semayang istikharah kan. Kita ada anak perempuan orang kan. Dia ada berkenan satu budak jantan mana. Kita pun ada seorang kita cari, kita rasa elok apa semua kita nak bagi kat dia. Bila kita habaq kat dia, dia pun habaq kat kita. Budak-budak lah kan. Kita habaq kat dia, kita kata ni ayah adalah seorang budak ni ayah kenal lah. Ayah duk ingat kalau orang berkenan cantik lah budak ni. Oh, dia kata saya pun nak habaq kat ayah lah. Hang pun nak habaq kat aku, nak habaq apa? Saya pun ada ayah seorang dia tak duk kenal. Kita kata lah macam ni lah. Ayah pun dah selepas cakap dah dengan mak pak budak tu. Tapi ayah jamin budak ni budak bagus. Kita kata kat dia. Dia kata tapi saya pun janji dah. Oh pula kan. Lalu dia lah kita kata lah macam ni hang buat semayang istikharah. Kita kata kat dia. Lah ni hang buat semayang istikharah. Semayang istikharah ni nak menentukan pilihan mana baik untuk hang. Ya. Dia kata tak apa. Lepas semayang subuh esok mungkin main habaq kat kita dah. Mimpi hak dia kenal juga. Adakah itu mimpi hasil daripada istikharah? Ini persoalannya. Adakah mimpi dia tu mimpi yang terhasil daripada istikharah? Dah. Sebaliknya mimpi hak mai tu ni, mimpi jenis ketiga ni. Pasal benda tu duduk dalam kepala dia. Dia semayang apa pun, tak semayang istikharah pun hak tu duduk mai. Semayang pun hak tu duduk mai. Bukan istikharah. Semayang Aisyah pun hero tu mai juga. Istikharah ni telah Aisyah pun hero tu duduk mai juga. Pasal apa? Pasal hati tu memang cenderung kat kawan tu. Maka bila hati cenderung kat kawan tu, tak tahu buat lagu mana lah. Kawan tu nanti duduk mai. Jadi janganlah bila sekali, dua kali, baru 5 kali buat istikharah. Apa haduk mai tu dia anggap sebagai petunjuk daripada Tuhan hasil istikharah. Dah. Sebab istikharah ni dia nak boleh dapat hasil dia kadang-kadang sebulan. Tu pun dengan syarat dia bersih daripada unsur bias. Dia tak ada bias kepada hak ni, dia ada A dengan B. Dia tak ada bias dekat A, dia tak ada bias dekat B. Dia dua-dua neutral, 50-50. Dia buat istikharah nak tengok nak berat belah mana. Tapi kalau dia memang duk berat A dah, dia duk nampak A juga. Maka dia masuk dalam kumpulan mimpi hak ketiga tadi. Kan begitu. Baik. Kemudian dia kata sabda Nabi SAW lagi, "Farru'ya salihah busyra binallah." Maka bermula mimpi yang sebenar dan yang betul itu ialah penyukaan daripada Allah dengan sebab bagus takdirnya itu. Kalau mimpi jenis betul ni, yang ni sebenarnya dia kata busyra minallah. Ini adalah satu good news, satu berita baik yang Tuhan nak bagi ke orang yang mimpi. Begitu. Masalah dia kata mimpi yang betul itu satu penyukaan daripada Allah. Sesungguhnya jikalau seseorang telah menyampaikan dirinya melihat Nabi dan mencium tangan Nabi, maka itulah satu mimpi yang sebenar. Dia kata, hak ni tak dapat siapa kata apalah. Kalau sekiranya dia mimpi jumpa Nabi, habislah. Yang tu tak ada. Itu anugerah Tuhan lah. Tuhan bagi ke dia. Kita pernah dengar cerita dulu Datuk Dr. Harun Din. Dia mimpi lepas dia operate jantung. Dia cerita kat saya sendiri. Mimpi operate jantung. Dia pergi operate jantung. Lepas operate jantung, duduk di katil hospital.
Dia kata demi Allah, dia mimpi Rasulullah mai. Dan dalam mimpi dia tu Rasulullah ada. Dan kemudian dia keluar, dia keluar pergi dekat pintu, jumpa Rasulullah dekat pintu. Dan kemudian Rasulullah tanya dia apa pasal, nampak macam tak apa sihat. Dia habaq kata dia baru bedah jantung. Kemudian Rasulullah pegang tangan, dengan tangan Rasulullah pegang dada dia, sapu dia, sapu. Lepas tu Rasulullah kata insya-Allah baik cepat. Banyak tu habis mimpi. Tuan-tuan, esoknya dia terus jadi macam orang tak operate pun. Tu Harun dia dulu operate, tuan-tuan, operate jantung ni orang dada ni koyak lagu tu. Betul? Orang buat bypass coronary, ambil urat apa main sambung tu pun sebulan duduk terlentang di hospital. Sebulan. Rongkah jantung ni hari ni operate, esok dia boleh bangkit berjalan merata, doktor pun takut. Dan dia kata apa? Berkat mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan nak bagi. Ini yang kata Tuhan nak bagi. Dan dia pun tak cerita ke orang merata megah apa tak. Dia cuma habaq pasal kita kawan baik dengan dia. Dia habaq. Tuan-tuan, siapa tak teringin nak jumpa Rasulullah? Dan ni kalau ada dalam jemaah ni yang dapat di Mekah tahun ni sampai di Madinah ziarah makam Rasulullah, kita duduk depan makam Rasulullah, dia tuan-tuan bayangkan ni yang kita tu selawat Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Muhammad hak kita tu ucap selawat, tu ucap selamat kat dia ni, tu ada depan kita ni. Dalam kubur, dalam makam ni ada Nabi yang kalau kita bagi salam dekat dia, Assalamualaikum ya Rasulullah, yakinlah Nabi jawab salam kita. Nabi kata waalaikumsalam. Tuan-tuan, kalau mak kita doa kat kita kebaikan pun kita seronok tak tahu nak habaq dah, apatah lagi Nabi kita ucap selamat dekat kita. Ini peluang untuk orang yang sempat sampai di bumi Rasulullah di Madinah dan sempat sampai di Mekah. Ini keistimewaannya. Ini keistimewaannya. Lebih kerap boleh ziarah Nabi, lebih baik. Ada orang tiap-tiap tahun pergi ziarah Nabi. Ada orang dah sampai sana sehari-hari tu dia ziarah tak tahu berapa kali. Masuk Masjid Nabawi semayang aja ziarah. Masuk Masjid Nabawi semayang aja ziarah. Ziarah Rasulullah. Lagi kerap kita ziarah dia, lagi banyak keberkatan kita nanti dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi mimpi jumpa Nabi. Nabi kata, kalau kamu mimpi tengok aku, man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, sesungguhnya dia seolah-olah melihat aku dalam keadaan jaga. Nabi kata, kerana syaitan tidak boleh menyerupai rupa aku. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka di sini dia beritahu kat kita. Dia kata mimpi yang betul, dia kata contohnya ialah mimpi melihat Nabi. Apatah lagi mimpi mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah satu mimpi yang sebenar-benarnya, dia kata. Dan itulah satu perkara yang menyukakan hati. Tak ada siapalah manusia yang Allah bagi dekat dia mimpi jumpa Nabi yang dia tak rasa seronok. Tak ada. Mana-mana manusia pun kalau Allah bagi dekat dia peluang untuk mimpi jumpa Nabi, dia pasti seronok. Dia pasti seronok. Kerana orang yang melihat Nabi dalam mimpi itu alamat kepada kebahagiaan dan alamat kepada keagamaan. Itu dia. Nak dapat mimpi jumpa Nabi itu bukan senanglah. Kalau dapat, maka itu tanda kebahagiaan dan tanda Allah nak bagi dekat dia kuat agama. Begitu. Dan seperti seorang yang mimpi melihat ibu ataupun mimpi melihat bapaknya ataupun saudaranya yang dah mati di dalam tidurnya dengan memakai pakaian yang putih, maka itu pun satu daripada perkara yang menyukakan hati dia. Kalau siapa yang mak pak dah mati dan sebagainya, tiba-tiba dah 10 tahun, 15 tahun dah, 20 tahun dah mak pak mati, tiba-tiba mimpi jumpa orang tua ni. Dalam mimpi kita tu orang tua ni main pakai baju putih. Begitu dia kata. Kerana melihat ibu atau melihat bapa itu alamat kepada kesukaan dan kebaikan. Jumpa mak pak ni memang baiklah tuan-tuan.
Jumpa mak pak memang baik. Begitu. Dan alamat ibu memakai putih itu ialah alamat ahli syurga. Dia kata, putih ini pakaian ahli syurga. Tuan-tuan, kita dah baca hadis banyak kali dah. Orang nak mati, malaikat nanti mai. Kalau malaikat mai duduk belah kanan pakai pakaian serba putih, Nabi kata ketahuilah dia daripada orang-orang ahli sa'adah, orang-orang yang akan mendapat kebaikan. Tapi kalau malaikat mai dalam keadaan serba hitam duduk sebelah kiri, maka ketahuilah dia ni min ahli syaqawah, daripada orang yang jahat-jahat. Oh tuan-tuan jangan. Kita duduk atas dunia ni, kita duduk berasa kita baik sangat. Kita duduk berasa orang tu buruk, orang ni jahat, orang ni tak betul, orang ni. Kita duduk berasa macam tu. Nak mati kita kena risau, kita baik tak baik. Kita sendiri risau. Sebelum mati kita boleh kata siapa pun jahat, siapa pun baik, kita boleh kata dalam keadaan kita tak tahu kita baik ke jahat. Kita tak tahu. Tapi sedetik lagi sakaratul maut ni nak tabik keluar nyawa daripada badan kita, Allah dah tunjuk dah kat kita. Kalau mai pakai putih semua duduk belah kanan, kita baik. Kalau mai pakai hitam semua duduk belah kiri, kita tak baik. Asal selalu kata kat orang lah, hang sendiri akan jumpa masalah sekali lagi. Tuan-tuan, itu sebab kita bila bercakap soal agama, kita tak boleh pukul dada. Kata kita yang terbaik, orang tidak baik. Tak boleh. Kerana selagi nyawa tak terbit daripada badan, selagi itu kita tak tahu kita ni nak dapat husnul khatimah ke nak dapat su'ul khatimah, kita tak tahu. Siapa pernah sangka orang yang melembing Sayyidina Hamzah akhirnya masuk Islam dan boleh mati sebagai orang yang mati, orang yang Islam dan beriman kepada Allah. Masa dia ambil lembing pergi tombak Sayyidina Hamzah dalam perang Badar, sampai membawa kepada dalam perang Uhud, sampai membawa kepada matinya Sayyidina Hamzah, syahidnya Sayyidina Hamzah. Semua orang kecam dia, semua orang kata kat dia, semua orang nak bunuh dia, semua orang benci dia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului kehendak manusia. Allah pilih dia untuk terima Islam, Allah pilih dia untuk terima iman, Allah pilih dia untuk menjadi orang yang mendapat hidayah Allah. Akhirnya dia masuk Islam dan dia mati dalam keadaan orang yang beriman kepada Allah. Siapa nak sangka? Kita dengar cerita Bal'am bin Ba'ura, hidupnya penuh beriman dan sebagainya. Akhirnya nak mati, diperdaya oleh iblis. Sesaat lagi nak mati, dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Oh, yang ni semua orang kena insaf. Yang ni semua orang kena insaf. Kita benci dekat satu orang, reserve sikit. Jangan benci habis-habis. Sebab kita tak tahu tahkah dia esok pergi jadi ahli syurga, kita pula esok pergi ganti tempat dia. Kita tak tahu. Tuan-tuan pernah dengar cerita satu orang yang telah membunuh 100 nyawa. Apa jadi kat dia? Dia bunuh 99 orang. Tiba-tiba rasa nak menyesal, rasa macam tersilap, berasa nak berubah. Dia pergi tanya satu pendeta, dia kata ni aku dah bunuh 99 orang, macam mana cerita dengan aku ni? Kawan tu kata berapa? 99 orang tak ada jalan dah kata. Tak ada jalan, dia bunuh diri jadi satu. Mati kawan tu yang ke-100. Walaupun begitu, dia masih lagi duk berasa apa kesudahan dia ni. Dia ni jahat, sampai bila nak jahat? Satu hari dia nak berubah juga. Pergi jumpa seorang abid billah. Hadis sahih tuan-tuan, riwayat Al-Bukhari. Abid billah ni kata tak ada siapa boleh halang kamu daripada mendapat keampunan Allah. Tak ada siapa boleh halang. Kalau betul-betul kamu minta ampun dekat Allah, Allah nak ampun kamu. Tak ada siapa mai halang Tuhan ampun kamu. Dia kata okey, lah ni dia nak bertaubat. Abid billah kata kamu kena hijrah daripada kampung kamu duduklah pergi tempat lain. Pasal kampung ni kamu susah nak berubah, orang kenal kamu jahat. Dalam nak pindah pergi duduk kampung lain tu, dalam perjalanan tu mati. Yang akhirnya direngkahkan cerita, Allah hantar malaikat main sukat dan sebagainya. Nabi kata sebenarnya perjalanan dia keluar tu sikit baru nak pergi tu jauh lagi, tapi Allah dekatkan mayat dia dengan tempat yang dia nak pergi, dan dengan kerana itu dia dianggap sebagai ahli syurga. Ini benda ni tuan-tuan, bukan kita mengaji hamba nak dengar masuk kanan keluar kiri, tapi kita nak ambil pengajaran untuk diri kita. Jangan kita pandang orang lain semua jahat, jangan kita perasan kata kita dah cukup baik. Tak boleh. Kerana Allah saja yang tahu kesudahan kita baik ataupun buruk, husnul khatimah atau su'ul khatimah.
Yang penting ialah minta dekat Tuhan. Minta kita ni Tuhan selamatkan. Biar kaki kita tak tergelincir daripada siratan mustaqim, daripada jalan yang benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata mimpi ni bagaimana hakikatnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, telah berkata Imam Al-Mawardi, bermula mazhab ahli sunnah pada hakikat mimpi itu, iaitu bahawasanya Allah SWT jadikan dalam hati orang yang mimpi itu beberapa i'tiqad. Sebagaimana Tuhan jadikan dalam hati orang yang jaga itu juga beberapa i'tiqad. Maka Allah SWT itu Tuhan yang memperbuat ia sebarang kehendaknya. Maka boleh dibuatnya apa-apa pada orang yang tidur ataupun kepada orang yang jaga. Tiada menegah akan dia, yakni akan Allah, oleh tidurnya, dan tiada menegah akan dia oleh jaga. Itu dia. Tuhan ni cerita dia buat apa kat kita pun boleh. Tuhan ni kalau dia nak buat apa pun kat kita boleh. Tentu banyak benda pelik Tuhan buat dalam dunia ni. Kalau kita ambil iktibar, kita faham. Berapa banyak dah Tuhan takdirkan naik satu kereta, orang tua-tua, orang kuat-kuat, orang muda-muda, orang hebat-hebat, ada 4-5 orang. Budak kecil baru 3 bulan, 4 bulan umur ada seorang. Orang tua umur 80 ada seorang. Naik sebiji kereta. Aksiden, tunda-tunda, jatuh gaung, berguling dan sebagainya. Hak muda-muda, hak sergah-sergah ni mati habis. Budak umur 3 bulan tak mati. Orang tua umur 80 tahun boleh duduk tolong tarik keluar budak ni buat lari. Siapa boleh fikir yang benar ni? Tuhan dah buat banyak dah. Banyak dah Tuhan buat benar ni. Akal kita kata budak kecil ni di jalan dulu. Dia kecil, dia tak tahan dengan hentakan, dengan kesakitan, dia tak boleh tahan. Dia selamat, tak ada calak sikit pun. Orang tua umur 80 ni, kita kata orang tua ni pun lahir dah berjalan, pun tak larat dah berjalan, tak berhenti jalan, tak berhenti, tak larat dah berjalan. Tiba-tiba accident, dia yang pergi ambil budak tu, buat keluar daripada kereta, dia selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Demikianlah Allah berkuasa mendatangkan mimpi pada siapa-siapa. Tuhan nak buat main, dia buat main, siapa tak dia kata apa. Begitu. Di bawah tu semua cerita tu semua. Terus di sampai bawah lagi sabda Nabi SAW lagi, warru'ya min tahzin syaitan. Dan mimpi yang satu macam lagi itu ialah mimpi daripada kedukacitaan syaitan. Kita buka muka surat sebelah. Masalah dia kata mimpi syaitan. Sesungguhnya mimpi syaitan itu, iaitu apabila seseorang itu tidur, maka datanglah syaitan itu daripada sebelah kiri. Ini dia nak cerita mimpi syaitan. Bila tidur, syaitan nanti main belah kiri. Maka ia pun datang mengusik hati dan dipertakut-takutkannya. Syaitan ni dia main, dia duduk belah kiri, dia duduk main buat kerja dia lah. Dia usik kita, dia nanti bagi jadi macam-macam. Ini kerja syaitan. Dengan seketika itu, maka nampaklah ia di dalam tidurnya, rasa-rasa dirinya sendiri bertengkar. Mulalah. Dosa mimpi bertengkar dengan orang. Mimpi bertengkar dengan orang. Ataupun mimpi beramuk. Mimpi mengamuk. Duk tak duk mengamuk ambil apa. Tuan-tuan tahu tak ni hadut jadi. Kita duk baca dalam surah abang kan. Satu pergi tetak bini, tak lagi pergi tetak mak sendiri. Ni semua ni orang-orang macam ni dia nampak syaitan lah. Syaitan. Dia nampak, dia tengok bini dia nampak lagu macam mana kan. Dia jadi macam ni. Ini adalah daripada gangguan-gangguan syaitan. Syaitan daun hak jenis dia lah, iblis, syaitan, jin kapiang dan sebagainya, jenis-jenis macam ni. Dia nampak. Banyak tuan-tuan hak jenis macam ni. Hak jenis kita tengok duduk tepi jalan, nampak duduk cakap ngungang-ngungang, dia duduk seorang. Tapi nampak cara ke dia bercakap dia macam ada orang depan dia. Ini adalah gangguan-gangguan syaitan. Dalam bahasa sainsnya dia buatlah macam-macam nama lah, psycho apa, psycho 1, psycho 2, psycho 3, macam-macam kan. Pokok pangkalnya ialah gangguan syaitan. Begitu. Dia bertengkar-tengkar, dia beramuk-amuk ni, dia nampak macam tu. Dan berbunuh-bunuhan dan memperbuat barang yang dibenci dan barang yang ditakuti. Dia nampak macam tu. Saat lagi dia jadi takut, sorang-sorang dia takut, lari, hidup menyorok, tantu tang ni, saat lagi dia jadi terbunuh. Ini benda yang berlaku di depan kita.
Dan demikianlah perbuatan syaitan itu. Dia kata ni adalah kerja syaitan. Maka dia kata, maka dengan sebab itulah dinamakan mimpi itu mimpi syaitan. Kerana syaitan itu ada menyertanya dan ada mengusiknya. Tapi satu benda kita kena ingat tuan-tuan, benda ni tak boleh jadi melainkan dengan izin Allah. Tapi kadang-kadang Allah izin atas sebab-sebab yang tertentu, Allah izin benda ni bagi jadi. Tapi benda ni tak jadi kalau sekiranya tidak dengan izin Allah. Begitu. Baik. Kerana syaitan itu ada menyertainya dan ada mengusiknya. Bersalahan mimpi yang betul dan mimpi yang benar tiada disertai oleh syaitan sekali-kali. Dan ialah mimpi yang menyukakan hati. Dia kata kalau mimpi yang baik, memang mimpi tak ada lah nak jadi gangguan syaitan ni semua tak ada. Begitu. Sabda Nabi SAW lagi, وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلْ نَفْسَهُ. Dan mimpi yang satu macam lagi itu, iaitu mimpi daripada barang yang dikhabarkan dengan dia oleh laki-laki itu akan dirinya. Ini adalah mimpi yang kedua. Baik, apa maksud dia? Mimpi kosong itu tiada takbirnya. Ini dia mimpi ada, tak ada apa. Dia kaitan dengan diri dia, itu aja. Sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah itu, ketahuilah kita, ada pada mimpi itu namanya mimpi kosong. Ini mimpi tak ada apa-apa. Dan mimpi yang tiada takbir, iaitu jadi ia daripada seorang yang berbimbang dan bergantung dalam hatinya dengan satu perkara yang dicita-citakannya amat-amat. Ini yang kita bincang tadi dah. Benda tu dia ingat, benda tu dia mimpi. Atau disukanya amat-amat, atau dibencinya amat-amat. Apabila tidur ia, maka sudahlah terpandang-pandang ia dalam tidurnya akan perkara yang dicita-citakannya itu. Sama ada didapatnya ataupun ditolaknya apa yang dibencinya, itulah akan terbawa-bawa dalam mimpi dia. Kan? Sehingga boleh jadi nampak kepada orang yang jaga setengah daripada kelakuannya. Sampai kadang-kadang dia mimpi ni sampai orang boleh tengok. Tak lagi dia kerati bini dia. Ada orang mimpi macam tu. Kan? Dia mimpi sigong bini patah gigi atas ni, pelepuk bagi. Dia mimpi lawan dengan orang. Pasal apa? Pasal di tempat kerja tadi ada something mana kami duduk jengkel, dia ajak bergaduh. Duk tolak-tolak bau dah, duk tolak-tolak dada dah, duk tinggal tak amas lagi dah. Jadi dia balik ni, balik naik motor, balik naik kereta, balik rumah ni duk terbayang-bayang lagi tadi. Sayang kalau kau rendam di sebiji tadi. Dia duk geram tu, pasal tadi baru keluar daripada ofis, jadi nak bertunggu bawah. Dia kata aku parangin janganlah tadi ni duk siung-siung ikut telinga dah. Sayang kalau aku padiah sebiji tadi. Dia dua kereta balik tu pun duk ingat lagu tu. Sampai dia rumah balik pun duk hangat lagi, duk berasa geram lagi. Duk berasa menyesal tak tumbuk tadi ni. Malam tu tumbuk bini dia. Dia terbawa-bawa dalam tidur. Jenis macam ni dia kata mimpi kosong. Mimpi kosong kadang-kadang sampai ke peringkat ada orang akan terima padah daripada kelakuan dia. Seperti dia kata tertawa-tawa. Ni pun dah tu. Tidak. Senyum satu macam dia tu senyum. Bini dia pun buat pula dia ni. Senyum. Karut dia kata. Ataupun seperti bersorak-sorak dan bermacam-macam suara dia bukan saudara. Dan bermacam-macam suara yang dikatakan orang teringau-ingau. Kadang-kadang bercakap. Di tempat kerja ni duduk syok dekat kawan budak perempuan duk kerja sekeliling dia, balik rumah dia sebut nama gondong. Bini dia ambil bantai, pekuk dia mati keras kata-kata orang tu sebut siapa dia kan. Ni pun terbawa-bawa. Sampai dalam tidur sebut nama orang-orang ni semua kan. Ayat ni dia kata masuk dalam mimpi kosong. Maka yang ini satu macam mimpi yang tiada takbirnya dan kosong, tidak ada apa-apa. Tak payahlah tak ni tidur tanya Tuan Alim mana pula ni saya ni siapa. Saya tidur dia tidur sebut nama Miah ni. Tak payah tanya. Yang tu dia kata adalah mimpi kosong. Tak payah tidur tanya. Sabda Nabi SAW lagi, fa iza ra'a ahadukum ma yakrahu falyatful. Maka apabila melihat seorang daripada kamu di dalam mimpinya akan barang yang dibenci dan ditakutnya, maka hendaklah bangun duduk dan berdiri lalu meludah sebelah kiri. Ni Nabi bagi satu tunjuk ajak.
Kalau mimpi jenis tak elok ni, kalau mimpi jenis-jenis macam tu terjaga. Nabi kata jangan terus tidur, bangkit duduk. Kalau boleh bangkit berdiri dulu. Lepas tu ludah sebelah kiri, ludah isyarat. Ludah isyarat. Ada dalam satu hadis lain Nabi kata muih aja, tak payah ludah, muih aja, muih 3 kali. Dalam satu hadis lain Nabi kata ludah 3 kali. Ludah di situ maksudnya ludah isyarat, bukan ludah sebenar. Begitu. Baik, masalah mimpi syaitan itu bagaimana kita perbuat. Baik, kalau mimpi hak jenis syaitan ni nak buat macam mana, saya kata. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu dapat kita akan satu pengajaran Nabi SAW kepada umat dia. Apabila mimpi akan sebagai mimpi syaitan, seperti mimpi berkelahi, ataupun mimpi berbunuh, ataupun mimpi bertikam, atau mimpi kena tekan, ataupun mimpi kena nyok, ataupun sebagainya, maka hendaklah bangkit daripada tidur, beralih dan berkisah ke tempat lain. Dia kata bangkit, dia kata jangan tak bangkit. Bila mimpi tak elok macam ni, bangkit, bangkit berkisah pergi tempat bangkit pergi ke lain dulu, dia kata. Dan ludah sebelah kiri 3 kali, sebagaimana ludah orang mimpi. Dan ucap olehmu begini, dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa min syarri ma ra'aitu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa min syarri ma ra'aitu. Begitu. Maksudnya aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam dan daripada kejahatan barang yang aku lihat dalam mimpi tadi. Minta jauh. Mimpi kita pergi tikam orang, pergi bunuh orang, minta ya Allah, minta jauh aku tak mau bunuh siapa-siapa. Minta begitu. Masalah mimpi syaitan itu mengapa disuruh syarak kita bangkit? Pasal apa nak kena bangkit? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, sayogia dihimpunkan antara segala riwayat hadis Nabi dan beramal dengan dia semuanya. Ini Imam Nawawi pesan dulu. Dia kata kita ni cubalah sedaya upaya amalkan hadis Nabi dalam apa bab sekalipun. Bukan dalam bab mimpi aja, dalam bab apa sekalipun, semayang ke, biar kita semayang ikut macam Nabi buat. Dalam bab apa sekalipun ikut macam mana Nabi buat. Imam Nawawi kata hak tu lebih selamat daripada duduk reka-reka, duk ikut-ikut nak untuk bujang. Begitu. Maka dalam bab mimpi ni pun ada hadis-hadis yang menerangkan apa kita patut buat kalau mimpi tak elok. Dia kata, iaitu apabila melihat seorang akan barang yang dibencinya dalam mimpinya, maka hendaklah dia hembus, dia kata, ataupun ludah sebelah kirinya 3 kali. Ini daripada hadis-hadis lain. Imam Nawawi himpun, dia terus buat ringkasan. Kalau mimpi tak elok, dia kata sama ada muih 3 kali ataupun buat isyarat ludah 3 kali. Dan ucap semacam doa dalam masalah tadi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa min syarri ma ra'aitu. Begitu. Dan hendaklah berpaling ke kiri, yakni tidur di sebelah lambung yang kiri. Kemudian lepas pada tu pusing, tidur mengiring ke sebelah kiri. Dan bangkit semayang 2 rakaat. Dia kata kalau boleh, dia kata tambah satu lagi, Nabi suruh bangkit semayang sunat 2 rakaat. Lepas tu kalau nak tidur balik, semayang dulu 2 rakaat, dia kata. Maka siapa memperbuat yang demikian itu, maka mengamal ia dengan sekalian yang tersebut di dalam hadis Nabi. Tetapi jika seseorang itu ringkaskan atas memperbuat setengahnya saja, dia pakai muih dah, dia dah nak bangkit semayang, nak apa ni semua, nak jadi payah, pakai muih 3 kali aja. Nescaya memadai jua pada menolakkan mudarat mimpi syaitan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diterangkan oleh beberapa hadis tadi. Ada kata hak tu pun tak apa dah, tapi korang marga sikit. Kan alang-alang dah kita terjaga bangkit bila buat isyarat tu, semayanglah 2 rakaat. Bila lagi kita nak semayang sunat? Dah, bila dah tumpang terbangkit ni, semayang sunat 2 rakaat. Masalah mimpi syaitan itu mengapa disuruh syarak kita ludah sebelah kiri? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, telah berkata Al-Qadhi, dan disuruh syarak tiup dan ludah 3 kali sebelah kiri itu kerana menghalau syaitan yang datang dia di dalam mimpinya, yang lagi dibencinya itu, kerana menghinakan syaitan itu dan benci akan dia. Itu tujuannya, tunjuk kata kita benci kepada syaitan. Dan macam orang di Mekah melontak tu simbol kepada marah syaitan. Melontak tu
Kan? Ada orang mai tanya, ambil batu ni. Oh, bergaya tu kan. Marah sangat dia dekat syaitan ni kan. Pegang tu buat. Syaitan tengok tu pun lari dah. Hai dia kata marah sangat kat aku ni kan. Lepas tu kawan balik dengan syaitan. Dia dua je kan. Pungai. Dengan gaya pungai. Melontak daripada haji dengan gaya lontak. Gaya tu dia mah. Kan, dia buat gaya bowling tak mah. Dia kena gaya lontak macam tu. Buat gaya bowling tak apa. Tak apa. Dia begitu. Baik. Jadi ni pun serupa. Kita kena tunjuk isyarat bahawa kita hinakan syaitan dan benci kepada dia. Dan ditentukan dengan sebelah kiri, kerana sebelah kiri itu tempat kotak-kotak dan segala yang dibenci, dan seumpama dengannya. Kiri ini sudah maklum bagi kita semua, kiri ini tak elok. Tentang biasa dengar hadis Nabi, sahabat makan sama dengan Nabi pakai tangan kiri. Nabi terus tegur. Nabi kata, kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Nabi kata kepada dia. Jawab balik kat Nabi. Dia kata, aku tak boleh. Dia kata, aku dah biasa dah dengan tangan kiri. Nabi kata, tak ada orang yang tak boleh buat benda baik ni, melainkan dia takabur. Nabi kata, dia kata dia tak boleh, dia biasa dah tangan kiri. Tak boleh. Nabi kata, ubah juga tangan kanan. Pasal apa? Kiri menunjukkan tidak baik. Begitu. Tawaf Kaabah pun dulu kanan. Tawaf Kaabah dulu kanan. Kemudian apabila orang-orang kafir Quraisy ni, mereka pun tawaf Kaabah ke kanan juga. Bahkan mereka tawaf dalam keadaan tidak pakai apa baju. Kemudian Nabi perintahkan, Nabi kata, salahilah mereka ini. Oleh kerana mereka pusing ke kanan, kita pusing ke kiri. Nabi kata. Dan mereka tak pakai apa, kita pakai pakaian masa tawaf. Begitu. Dan jadi semua benda baik memang disuruh kita mula dengan kanan. Hatta nak pakai kasut, nak pakai baju pun dia suruh saruk mula dengan tangan kanan, pakai kasut pun saruk dengan kaki kanan dulu. Begitu. Jadi itu sebab kenapa disuruh ludah sebelah kiri apabila mimpi benda tidak baik. Sabda Nabi SAW lagi, wala yuhaddits bihan nas, dan jangan cerita mimpi itu kepada orang-orang. Ni pula satu lagi. Kalau mimpi ni mimpi tak baik, lebih-lebih lagi terus cerita kat orang. Mimpi baik pun kalau nak cerita, tengok-tengok orang. Begitu. Dia tak suruh cerita dekat semua orang. Baik, masalah. Mimpi itu tak boleh cerita kepada sebarang orang. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu dapat kita akan pengajaran Nabi, iaitu jikalau seseorang itu mimpi, sama ada mimpi baik ataupun mimpi tidak baik, ataupun mimpi suka atau mimpi duka, dan juga mimpi takut ataupun sebagainya, maka janganlah cerita dan janganlah khabar kepada sebarang orang. Janganlah dicanangkan dengan kata, amboi aku mimpi anu, aku mimpi anu. Mimpi tak baik pun usah cerita, mimpi baik pun usah cerita. Dia kata maksud tak usah cerita tu, tak usah cerita kepada sembarang orang. Kalau nak cerita, tengok orang-orang dulu, baru kita cerita. Sebab pun ditegah Nabi ceritakan mimpi kepada sebarang orang itu kerana mimpi itu tidak keluar daripada dua perkara. Mimpi ni pok mana pun dia salah satu daripada dua, iaitu mimpi baik ataupun mimpi tidak baik takbirnya. Maka jikalau baik, mimpi itu boleh jadi hasad orang kepada kita. Itu dia. Nampak anda? Nabi pun besar. Kalau kita mimpi baik, dia cerita ke orang dengki kita. Dengki ni tak boleh buang. Dan Nabi kata banyak kali lah kita baca hadis kan. Nabi SAW kata penyakit yang manusia tak payah nak buang ni, dia antara dia hasad. Hasad. Balut serban elok apa semua pun dengki juga kat orang. Dengki juga. Tak boleh luku kata kau jauh jadi. Tak boleh kata kau boleh nak luku. Kalau boleh nak dah kaki bagi jatuh. Kalau boleh nak pijak atas belakang langsung. Tak boleh kata kau jauh pun cukup. Pasal apa? Hasad. Ada sikit hasad dalam hati. Manusia dia nak buang langsung hasad dalam hati dia susah. Tak banyak sikit dia selinap masuk, dia selinap masuk, dia selinap masuk. Tengok orang tu lebih dari segi RM2, kita hasad. Tengok orang tu lebih dari segi ilmu, kita hasad. Kita tengok orang tu lebih dari segi rupa paras, kita hasad. Macam-macam lah. Hasad mai apabila orang di sebelah sana mempunyai kelebihan.
maka hasad main kepada pihak sebelah sini. Mana-mana orang yang boleh buang hasad, tak selayan hasad yang lintas dalam diri dia, ini orang baik. Kalau sekiranya tak boleh buang, dia tewas dengan hasad yang dibawa oleh syaitan ke dalam diri dia. Ini saja. Mimpi pun, kalau mimpi benda baik, Nabi kata sudah cerita ke orang. Pasal apa? Kalau benda tu baik, ada orang hasad dekat kamu, Nabi kata. Atau menambahkan dengki orang yang jadi seteruk. Dia memang tak suka kat kita dah. Bila kita duduk cerita pula, kita mimpi jumpa Nabi, lapor dia meluat ni tak tahu nak apa. Dia hantam habis-habisan. Pasal apa? Dia memang tak suka dah. Selama-lama ni pun tak suka. Tiba-tiba duduk bawa pula cerita mimpi jumpa Nabi. Habis. Dia lap kaki terus kita. Jadi bahayanya begitu. Nabi kata tak berceritalah dekat semua orang. Agak-agak orang yang patut padan kita cerita, baru kita cerita. Begitu. Dan jikalau tidak baik, dia kata, takbir mimpi itu didengar oleh seteru, nescaya jadi menyukakan dia. Kita duduk cerita mimpi tak baik pula. Dia duduk karang habaq orang pada. Memang patut pun mimpi lagu tu, dia ni memang lagu ni macam-macam pula nanti keluar. Buruk juga kena dekat kita. Begitu. Kalau mau berkhabarkan mimpi itu, boleh khabarkan, yakni kepada kekasih yang berangkat. Itu dia. Nabi pesan dia macam tu. Kalau nak cerita apa pun, kita pilih-pilih orang. Bukan semua orang. Pilih-pilih orang. Cerita apa pun. Cerita baik, cerita tak baik apa. Kalau nak cerita, pilih-pilih orang. Orang yang dia sebut di sini kekasih yang berangkat. Betul-betul kita tahu hati budi dia, kita boleh cerita. Kalau kita tak tahu hati budi dia, jangan cerita. Kita cerita maksud lain, tafsirannya sudah jadi lain. Pasal apa? Pasal dia bukan orang yang sepatutnya duduk pada kedudukan kekasih kita. Begitu. Seperti bapa ataupun nenek. Ini tentulah mak pak kita. Mereka tahu cerita sebenar. Mereka tahu. Dan mereka tahu kita. Kita anak dia, dia tahu kita. Kita cerita apa pun kat dia, dia faham kita. Cerita dekat mak pak kok mana pun tak apa. Dia kata. Ataupun adik-beradik terdekat, dia kata. Seperti bapa ataupun nenek atau isteri. Yang ni isteri yang penyimpan rahsia ataupun isteri. Tentu siapa lagi yang rapat dalam hidup kita? Selain daripada mak pak siapa? Isteri lah. Susah kita yang makan air mata, isteri kita. Orang ramai tak makan air mata, simpati sahaja kalau kita susah. Tapi yang makan air mata, isteri dan anak-anak kita yang makan air mata. Orang lain kalau nampak kita okey, dia kata okey. Dia nampak tak okey, dia gasak kita. Yang susah, yang menanggung derita, yang menanggung sengsara, anak isteri kita. Sama ya, di mana-mana pun, dalam apa kes pun macam tu aja. Maka agama bagi pesan dekat kita. Dia kata dalam hal-hal yang macam ni, kalau nak cerita apa pun, dia kata hanya kepada kekasih yang berakal. Mak bapa, isteri ataupun kawan-kawan kita yang kita kenal hati budi dia, dan kita tahu dia tak akan mencederakan kita. Tentu tahu Nabi SAW nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Siapa yang tahu benda ni? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seorang aja. Nabi tak habaq dekat orang lain. Tak habaq. Nabi habaq dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seorang aja. Sebab apa? Tuan-tuan buka dalam kitab hadis, dia cerita siapa Sayyidina Abu Bakar di sisi Nabi. Nabi habaq dekat Abu Bakar As-Siddiq seorang aja. Pasal apa Nabi habaq dekat Abu Bakar aja? Orang lain Nabi biar tak tahu pun tak apa. Biar pergi, mereka nak kata apa? Mereka nak kata aku takut pasal hijrah tengah-tengah. Nabi hijrah tengah-tengah. Gelap-gelap lagi, belum cerah lagi, Nabi dah keluar daripada rumah. Nabi tak ikut laluan yang biasa dilalui oleh orang nak pergi Madinah. Nabi ambil laluan lain, nak lari daripada bertembung dengan musuh. Sebab Nabi tahu kalau berlaga dengan musuh tak menang, melainkan Allah nak bantu. Dalam keadaan kita tak kuat, kita pergi duduk cari musuh, tak sah. Nabi keluar gelap-gelap lagi, ambil laluan yang orang tak akan jumpa Nabi. Menyorok dulu dalam gua Tur. Nabi beritahu dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seorang aja. Siapa Abu Bakar As-Siddiq ni? Tonton tengok balik kisah Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi balik aja daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi duk cerita apa yang berlaku ni. Orang yang selama ni duk semayang belakang Nabi, duk jadi orang kuat Nabi, bila dengar cerita Isra' dan Mi'raj, dia kata apa? Dia kata apalah Muhammad ni duk cerita benda macam ni. Kita tengok.
Padahal orang kuat Nabi, pengikut Nabi, semayang belakang Nabi. Sebahagian daripada mereka hantam Nabi balik. Macamlah mereka tak kenal Nabi ni siapa. Mereka boleh tak percaya apa yang Nabi kata. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila orang pergi habang dekat dia, kata Nabi Muhammad kata semalam dia ni naik borak, naik sampai ke langit Sidratil Muntaha, apa semua benda tak masuk akal. Sayyidina Abu Bakar jawab apa? Dia kata kalau Muhammad yang cerita benda ni, aku percaya. Dia kata. Tuan tengok. Maka dengan kerana tu patah balik mai kepada peristiwa hijrah. Nabi nak hijrah, Nabi cerita kat dia seorang. Ini tuan-tuan, sirah Rasulullah. Bila kita belajar, kita tengok, kita boleh faham. Rupanya Islam ni kaya dengan rujukan yang begitu luas. Yang apabila kita tengok, kita dapat banyak pengajaran. Dan pengajaran ini sebenarnya resipi yang cukup berharga untuk nak kita jaya dalam perjuangan Islam yang kita bawa. Begitu. Baik. So dia kata di sini, bagi tahu kepada kekasih yang berakal seperti bapa, nenek, isteri yang penyimpan rahsia dan tiada pelutih dan bocok mulut. Dia kata tak guna kita bercerita kat orang yang bocok mulut. Bocok mulut. Dia main tanya elok-elok, kita habang elok-elok. Dia manipulate benda yang kita habang, dia pikarang jadi cerita lain. Kita habang lain, dia pergi tafsir kot lain. Jadi cerita lain, tohmahan lagi banyak dokman dan sebagainya. Ini adalah orang yang bocok mulut. Tak guna kita cerita benda-benda yang betul-betul kepada orang-orang yang macam ni, kerana tak ada kebaikan, melainkan keburukan yang akan patah balik main dekat kita. Maka orang-orang yang bermimpi benda-benda baik, benda-benda buruk, jangan cerita dekat sebarang orang. Dia kata pilih orang-orang yang tertentu saja. Dan kepada orang yang ahli akal dan kepada orang-orang alim. Dengan kerana itulah seseorang yang bermimpi pergi takbirkan kepada sebarang orang, sehingga kepada si jahil pun diminta takbir kepadanya, bahkan sembunyi taruh dan bawa lekah takbir pada tuan-tuan alim ulama yang tahu takbir mimpi itu. Dia tetap ada bawa di rata-rata kerana benda ni akan merosakkan semacam-macam. Kemudian hadis yang last kali kata dia qala wa uhibbul qais fil naum. Dan sabda Nabi SAW lagi, dan aku suka mimpi sengkela di dalam tidur. Sengkela tu al-qais maksudnya ikat kaki. Mimpi ikat kaki. Nabi kata aku suka kalau sekiranya aku mimpi kena ikat kaki. Nabi kata di dalam tidur aku suka. Masalah menyampaikan sengkela itu disukai Nabi. Sesungguhnya dengan sepotong hadis dan masalah itu menunjukkan bahawasanya Nabi kita suka dia akan mimpi kena sengkela, kena ikat kaki. Dan benci dia akan mimpi kena belenggu, sebagaimana sabdanya wa ukrihul ghulla, dan aku benci kepada belenggu. Kerana sengkela itu tertentu bagi kena rantai ataupun kena ikat dengan tali di kaki. Al-qaid maksud ikat kaki. Dan tertentu belenggu itu ikat rantai di leher. Maka sudahlah takbir antara keduanya tak sama. Siapa mimpi kaki kena ikat dengan mimpi tengkok kena ikat tak sama. Mimpi kaki kena ikat tu mimpi baik, mimpi kena ikat tengkok tu mimpi tak baik. Bermula takbir kena sengkela itu iaitu tetap dan kukuh pada agama. Itu dia. Bila kata mimpi kena ikat kaki, bermakna kita ni kukuh berdiri di atas jalan agama. Dia kata. Sebagaimana sabda Nabi, al-qaidu sabatun fid din. Bermula sengkela, yakni ikat kaki itu takbirnya ialah kukuh dan tetap pada agama, yakni kuat iman. Bersalahan belenggu leher, maka iaitu Nabi bencikan dia kerana ia sifat isi neraka. Oh, mimpi kena ikat tengkok, itu mimpi ahli neraka, tak bagus. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya pada Abu Ta'bir dan dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya pada Abu Ru'yah. Wallahu a'lam. Tak mahu ambil masa lebih sikit. Dia nak kena habis dia sekali lagi, dia mati tengah jalan, dia tak faham. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.